Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa khabar semua? Selamat datang ke Securities Commission Investment 2020 pada petang ini. Alhamdulillah, petang Jumaat penuh barakah dan kemuliaan, sambil ada yang santai-santai di rumah, ada yang masih di pejabat, ada yang mungkin dalam kereta sedang memandu pulang ke rumah masing-masing. Walau apa jua keadaan anda, didoakan anda semua sentiasa selamat dan sejahtera. Dan Alhamdulillah, pada petang ini kita dipertemukan dalam sesi yang seterusnya. Sebelum kita memulakan, marilah terlebih dahulu kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, dan kita hadiahkan buat almarhum Fadlilatul Allamah Syekh Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah, seorang tokoh kewangan Islam dan ulama terkemuka dunia yang telah pergi meninggalkan kita pada awal pagi Jumaat ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dan bertepatan dengan suasana ekonomi dan situasi pandemik wabak COVID-19, sudah tentu kita semua sekarang ini sedang hangat berbicara mengenai ekonomi dan keuangan yang amat relevan dengan realiti kehidupan kita seharian. Pada hari ini, kita bersama-sama dalam satu forum khas, iaitu mencari keberkatan dalam pelaburan, bersama saya dan sahabat-sahabat yang lain. Saya Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dari PBZ Mawib menjadi moderator, selaku moderator pada petang ini. Dan sebelum kita meneruskan, suka saya mengingatkan kepada para peserta ataupun penonton-penonton, jangan lupa untuk menyertai sesi pop quiz yang akan berlangsung post session selepas sesi forum kita ini berakhir. Anda boleh tekan di button ataupun ikon pop quiz yang tertera di skrin anda untuk menjawab persoalan dan berpeluang memenangi hadiah-hadiah menarik seperti pelancongan ke Maldives, Istanbul. Saya baru dimaklumkan penganjur, bukan itu hadiahnya, tetapi hadiahnya berupa online vouchers, ya tuan-tuan. Sekarang zaman online, jadi hadiahnya juga online, tuan-tuan, ya. Jadi Maldives dan Istanbul tu kita simpan di dalam hati dulu. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah pada petang ini kita cukup bertuah kerana bersama-sama kita 3 panelis yang unggul, meletup dan mantap belaka. Masya Allah, tabarakallah. Panelis pertama kita adalah yang berbahagia Dr. Kamilin Jamilin. Apa khabar, Doktor? Sihat? Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dan panel kita yang kedua adalah yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Asri bin Ahmad. Apa khabar, Tuan Haji? Alhamdulillah, sihat. Okey, panelis kita yang ketiga yang berbahagia Ustaz Wan Rumaizi Wan Hussein. Apa khabar, Ustaz? Sihat? Alhamdulillah, terima kasih. Khabar Alhamdulillah. Ketiga-tiga panelis kita pada petang ini orang-orang yang kalau kita tengok level mereka standard dengan manusia, memang dia orang asing. Sebab tu, sebab masing-masing memang hebat dengan kepakarannya, tetapi tidak asing lagi di kalangan kita. Yang pertama sekali, Dr. Kamilin Jamilin merupakan ahli majlis fatwa termuda wilayah Persekutuan dan juga negeri Perlis, merupakan pengasas Home Tahfiz DKJ. DKJ itu, dan dikenali sebagai, sebelum ni dikenali sebagai Darussidir dan Akademi Al-Khair. Sekarang ni masih lagi berkhidmat, kalau tak salah saya, di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia USIM, nilai Negeri 9, dan menjadi penasihat pelbagai badan dan institusi. Kalau kita tengok resume beliau ni, kecemerlangan tak sudah-sudah daripada awal. Alhamdulillah. Itu kehebatan yang kita berada pada petang ini. Orang yang cukup alim, orang yang cukup Masya Allah, tabarakallah. Kalau tengok tesis PhD beliau tidak mempunyai kesalahan. Tu dia. Ada 3 jilid, 1,800 judul. Ini 1,800 judul. Halaman. Tersasul pula tentang. Yang pertama, itu panelis kita yang pertama. Panelis kita yang kedua juga saya kira tidak perlu diperkenalkan lagi sebab saya anggap dia sebagai rockstar dalam dunia pelaburan. Iaitu yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Asri bin Ahmad, berkelulusan Diploma Analisa Pelaburan, merupakan full member of the United Kingdom Society of Technical Analysts, MSTA, Certified Financial Technician, dan menerima anugerah BDREF Champions. Dan beliau juga pernah menerima Malaysia Outstanding National Entrepreneurs Awards tahun 2018 dan dikenali sebagai mentor pelaburan saham nombor 1 Malaysia, telah berkongsi ilmu sehingga mencapai 85,000 orang.
dalam tempoh 9 tahun ini, Masya Allah. Berpengalaman hampir 24 tahun dalam dunia pelaburan saham, dan bersama-sama dengan kita ini adalah seorang yang pernah dinobatkan sebagai Bursa Marketplace Social Influencer of the Year 2018 dan juga The 100 Most Influential Young Entrepreneurs 2019. Nak nyebut pun payah. Nah, itu cerita dia yang nombor 2. Yang nombor 3 ni, panelis kita. Dengan saya ada 13 helai resume beliau. Jadi saya nak baca mana satu pun saya tak tahu. Memang begitu hebat, Masya Allah. Seorang lulusan dari Jordan dan juga mastersnya juga mencapai peringkat first class, dan juga beliau merupakan penasihat. Kalau tengok hampir 17 tempat dia nasihat. Bayangkanlah tuan-tuan, 17 tempat nasihat, teaching and training experiences pun banyak, dan lebih 66 tu dia 66 penglibatan sebagai presenter, sebagai pensyarah, sebagai pengajar, dan berpengalaman luas dalam bidang pelaburan Islam, berpengalaman luas dalam bidang perbankan Islam dan juga muamalat Islam. Masya Allah, Ustaz Wan Rumaizi Wan Hussein. Alhamdulillah pada petang ini. Dan kita akan melangsungkan forum ini kalau dalam kesempatan masa yang ada dalam 2 pusingan. Pusingan pertama soalan dari saya, dan pusingan seterusnya soalan dari peserta dan penonton jika ada. Anda boleh menggunakan aplikasi Slido yang disediakan oleh pihak penganjur untuk bertanyakan soalan. Dan sila kemukakan soalan beserta panelis yang anda inginkan jawapan itu didengari darinya. Dari setiap panelis kita ada masa sekitar 10 ke 15 minit untuk menjawab soalan-soalan masing-masing. Jadi sebelum saya mendapat komentar bila moderator nak berhenti bercakap, saya akan terus mulakan dengan yang berbahagia Dr. Kamilin Jamilin dengan pusingan yang pertama ini. Ramai yang tahu tentang pelaburan. Kalau kita tengok dari sudut asas Al-Quran sendiri, bila mana Allah Ta'ala sebut tentang perumpamaan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang berinfakkan harta pada jalan Allah, Allah gandakan. Kemudian wallahu yudha'ifu, dalam perkataan itu ada maksud gandaan, ada maksud penambahan. Jadi ramai tidak mengetahui sejarah dan bentuk pelaburan yang pernah wujud di zaman Nabi SAW dan aplikasi pelaburan dalam zaman sejarah Islam. Mohon doktor jelaskan perkara tersebut, dan di samping itu apakah prinsip utama yang digariskan oleh syarak sebelum seseorang melibatkan diri dalam pelaburan. Dipersilakan yang berbahagia doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita dalam platform ini, walaupun mungkin asalnya kita dijadualkan untuk bertemu secara fizikal, tapi qadarullah yang telah menentukan keadaan kita sekarang, yang kita, kalau kita tak mampu untuk nak melakukan yang terbaik, kita tidak meninggalkan kesemuanya. Jadi alhamdulillah hari ini saya berbesar hati juga kerana bersama dengan para panelis, moderator yang hebat, Tuan Haji Ahmad Husni Al-Fadil, Syekh yang dikenali ramai, Tuan Haji Muhammad Asri yang sudah diperkenalkan tadi, dan kebetulan semalam pun saya ada terbaca sikit tulisannya di Facebook. Moderator orang yang paling layaklah untuk nak bercerita tentang urusan pelaburan ni, Ustaz Wan Rumaizi, yang tak asing lagi dalam dunia kewangan Islam dan merupakan insan yang lebih utama juga daripada saya untuk berbicara tentang soal sebegini. Tapi alhamdulillah, bila kita sebut tentang pelaburan, ini adalah satu topik yang ramai orang yang akan excited, ramai orang happy. Memanglah sebab apa-apa yang membabitkan keuangan manusia ni, dia akan mudah tertarik. Orang-orang kita ni antara dua topik yang selalu menjadi magnet untuk nak dia minat, satu topik keuangan, satu lagi topik misteri, ataupun kadang-kadang cerita-cerita misteri, mistik. Ini cerita yang orang-orang kita suka. Tapi orang cerita pasal pelaburan, especially dalam keadaan ekonomi kita pun yang tidak begitu menentu, baik dan buruk, masyarakat kita berbicara, ini semua menunjukkan sebenarnya rakyat kita ni semakin celik lah kita kata,
dan faham tentang pentingnya pelaburan dalam kehidupan. Cuma kadang-kadang kita tak berhati-hatilah dengan skim-skim pelaburan yang ada sampai kita mencari skim pelaburan yang tidak patuh syariah. Ada juga yang terlibat dalam scam-scam dan umpamanya. Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Allah kata, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang berkaitan dengan riba sekiranya engkau beriman. Dan sekiranya tidak, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Izinkanlah, sesungguhnya kamu telah memberi keizinan untuk Allah memerangi kamu. Ini satu ancaman yang dahsyat bagi mereka yang cuba mencari satu-satu keuntungan berlandaskan riba yang ditegah oleh Allah Azza wa Jalla. Berbalik kepada soalan yang ditanyakan tadi, of course, to be exact, pada zaman Nabi SAW sebenarnya masih lagi belum, kita kata, wujud satu bentuk pelaburan umpama saham yang ada pada hari ini dalam bentuk hari ini. Dulu mungkin bentuk perniagaan ataupun kita kata peredaran wang itu ada sedikit ataupun adalah kelainannya daripada hari ini. Tapi setengah daripada prinsip ataupun bentuk keuangan yang kita ketahui sekarang sebenarnya juga pernah wujudlah pada zaman Nabi SAW. Umpamanya kita kata bank. Walaupun bank hari ini kita dengar adalah sistem moden, tapi sebenarnya fungsi bank sebagai tempat untuk nak menyimpan wang ataupun menguruskan sistem kewangan memang wujud lama dah. Dan telah dipraktikkan secara asasnya pada zaman Nabi SAW, walaupun bukan secara bentuk yang sebegini yang ada pada hari ini. Dan kalau kita lihat kembali sejarah Islam dulu, kita akan dapati bahawa wujud beberapa asas konsep bank ni di zaman Nabi SAW dan zaman para sahabat baginda. Contohnya dalam proses penerimaan deposit harta, pinjaman wang, untuk keperluan ataupun penggunaan perniagaan selain daripada proses kiriman wang, benda-benda ni wujud pada zaman Nabi SAW. Dan dikatakan pada zaman Nabi kita SAW dah diamalkan prinsip perbankan yang berteraskan at-ta'awun umpamanya. Ataupun ada juga prinsip yang tidak ataupun membiarkan wang itu yang tak digunakan tu disimpan dan tidak berpusing atau beredar dalam transaksi yang bermanfaat. Dan Nabi SAW umpamanya sebagai insan yang sangat dipercayai oleh masyarakat Mekah, sebelum baginda diangkat menjadi Rasul lagi, baginda adalah manusia yang dikenali sebagai orang yang amanah. Jadi ramai orang yang mengamanahkan kepada Nabi SAW untuk menyimpan harta benda mereka. Tapi Nabi SAW biasanya menerima harta-harta simpanan amanah ini dalam bentuk konsep wadi'ah lah. Sampai kita dengar cerita-cerita sampai zaman akhir-akhir saat Nabi SAW sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi masih lagi dengan sikap amanahnya meminta untuk Ali bin Abi Talib untuk stay dekat Madinah dulu masa Nabi berhijrah ke Madinah, supaya Ali boleh uruskan untuk kembalikan balik semua harta-harta yang baginda simpan ini kepada para pemilik dia. So dalam konsep ini, pihak yang menyerahkan harta untuk disimpan tak dapat manfaatkan harta tersebut, which is Nabi hanya simpan sahaja. Itulah maklumat yang kita tahu. Tapi kalau kita tengok, ada antara sahabat Nabi yang expand lebih daripada itu. Contohnya dalam riwayat Ibn Sa'ad yang meriwayatkan tentang sahabat Nabi Az-Zubair bin Al-Awwam. Salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga, sahabat Nabi yang hebatlah. Dia bukan sekadar menerima harta orang ataupun deposit harta orang ni disimpan sahaja. Ataupun kita kata macam simpanan deposit wadi'ah tu. Sebab Zubair ni dia nak terima dengan konsep pinjaman supaya dia dapat manfaatkan harta yang dipinjam melalui pelaburan misalnya, dan sekaliguslah kita kata dia wajib untuk nak kembalikan semula harta yang dipinjam itu kepada orang sebab dia macam kita kata dah jamin keselamatan wang tersebut. Dan masa orang ramai datang minta simpan duit pada Zubair ni pernah kata, no, but I want to make or consider it as pinjaman. Dia kata, kalau nak simpan pada aku tak mau simpan macam tu je. Tapi aku nak anggap dia sebagai satu pinjaman yang aku boleh laburkan semula sebab aku bimbang kalau aku simpan sahaja, dia boleh hilang. Tapi kalau aku laburkan, dia boleh digandakan. Dan dalam riwayat athar ataupun sejarah Zubair bin Awam ni diceritakan sampai masa dia wafat,
aset ataupun deposit yang ada pada diri dia tu masa dia wafat mencecah 2 juta dirham. Which is satu jumlah yang sangat besar lah consider pada zaman tu. And dulu pun ada juga kita panggil sebagai konsep credit transfer seperti yang dilakukan Ibn Abbas yang dia pernah ambil duit dirham daripada Mekah dibawa ke Kufah, Abdullah bin Zubair yang pernah juga ambil wang perak daripada Kufah dan dibawa ke Mekah dan Iraq. Dan jangan kita lupa juga Rasulullah SAW sendiri juga belasan tahun sejak usia belasan tahun lah sampai usia dia 25 tahun dia ada terlibat dengan urusan import ekspor daripada Mekah ke Syam sebelum baginda ni menjadi seorang pengemudi syarikat isterinya setelah berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Mungkin dulu mata wang yang digunakan ialah macam kita tengok dinar kerajaan Byzantine, kita tengok dirham daripada kerajaan Sasanid Parsi. Sebab masa tu mata wang Islam ni masih belum dicipta lagi dan kalau tak salah saya antara mata wang terawal dicipta masa zaman pemerintahan Bani Umayyah iaitu pada zaman Abdul Malik bin Marwan pada sekitar tahun 65 Hijrah macam tu. Jadi masa awal pembentukan kerajaan Madinah pada zaman Nabi SAW dulu, ekonomi negara ni pun dikawal oleh bangsa Yahudi, terutama daripada Banu Qainuqa. Kita selalu dengar tentang Bani Qainuqa yang mana diorang ni ada, kita kata mungkin tempat pusat ataupun pasar besar yang cukup terkenal dekat Madinah. Kalau zaman sekarang kita kata mungkin shopping kompleks ke mall ke kan, dia ada tempat perdagangan dia. Sampai di situ tempat orang-orang Islam pun terlibat sama di situ. Antaranya Abdul Rahman bin Auf yang kisahnya sangat masyhur yang bila dia sampai ke Madinah dia minta sahabat dia untuk nak tunjukkan kat mana pasar supaya dia boleh berniaga ataupun melabur di situ. Jadi untuk nak pecahkan monopoli bangsa Yahudi ataupun pusat perdagangan Bani Qainuqa ni, Nabi SAW pun kemudiannya mendirikan pusat perdagangan baru yang khusus untuk platform usahawan orang Islam berdagang. Nabi ni bukan setakat diwujudkan tapi dia juga mainkan peranan untuk nak menentukan pasar yang sedia ada ni, siapa yang boleh berniaga kat situ, barang apa yang perlu niagakan kat situ supaya ada persaingan yang sihat di situ dan ada konsep penawaran yang seimbang. Jadi masa tu Ka'ab bin Ashraf pun antara tokoh usahawan Yahudi yang cuba nak sabotaj lah pusat perdagangan kaum Islam ni, dia tak puas hati sebab kawalan ekonomi bangsa Yahudi yang semakin lemah dan melihat penguasaan kaum Islam yang semakin meningkat. Jadi setelah daripada peristiwa lah Nabi SAW pun bina pusat perdagangan baru di perkampungan Az-Zubair. Ini ada dalam riwayat-riwayat sirah lah. And kalau dulu mungkin kalau kita tengok pelaburannya lebih kepada konsep rakan kongsi ataupun kita panggil sebagai partnership. Dan kita kalau dengar tentang syarikat-syarikat dagang Abu Sufyan, macam mana dia bergabung dengan pedagang-pedagang daripada Makkah yang lain untuk nak bawa barang dagangan mereka pergi ke Syam, balik. Kita selalu dengar kafilah-kafilah Abu Sufyan, Abu Jahal dan even sampai ke zaman Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini satu perkara yang unik, Imam Bukhari ni juga adalah seorang investor. Sebab orang semua kenal Imam Bukhari ni sebagai seorang muhaddith yang hebat. Tapi ada riwayat Imam Bukhari dibagi tahu, pendapatan aku sebulan mencecah 500,000 dirham. Which is banyak lah. Dan dia kata aku tak pernah pun terlibat dalam perniagaan. Maksudnya dia punya duit itu dia hanya laburkan sahaja di dalam perniagaan dan dia dapat keuntungan bulanan dia dapat keuntungan tu dan dia kata semua daripada keuntungan tu aku dapat dan aku akan sedekahkan, aku akan infakkan kepada penuntut ilmu kepada tempat-tempat yang baik. Jadi dia kata aku melabur dan aku tak pernah berniaga sendiri. Itu maksudnya Allah dah ciptakan bahagian masing-masing. Ada orang yang hebat berniaga, ada orang yang hebat daripada sudut pengajarannya, pendidikan dan seumpamanya. Dan hari ini kita tengok wujud macam-macam saham yang orang ramai dah boleh melabur lah dalam saham-saham syarikat yang dilihat berpotensi dengan bentuk pemilikan yang agak unik. Orang-orang Islam bila disebut tentang pelaburan patuh syariah, mungkin dia akan ingat tabung haji, dia akan ingat ASB, KWSP, mungkin some real estate, sukuk dan few other things lah. And pelaburan-pelaburan semasa ni pun sebenarnya tak terlepas daripada menjadi perbahasan ataupun perbincangan tokoh ilmuwan kewangan Islam macam Ustaz Wahab Rumaizi sendiri ataupun kita kata badan-badan keuangan Islam yang terkemuka lah, umpamanya Majma'ul Fiqh Al-Islami, Kesatuan Fiqh Sedunia, ataupun orang panggil Accounting and Auditing Organization for Islamic
financial institution di Bahrain kalau tak salah, AWFI, di Saudi sendiri umpama dan lain-lain. And mereka yang berautoriti yang mengikuti perkembangan pelaburan semasa itu, dia menilai hukum pelaburan ni sebagai harus. Maksudnya melabur ni asalnya adalah harus sekiranya menepati syarat-syarat dia. Jadi kita cuma kena tahu cara nak melabur, macam mana ataupun bagaimana agar pelaburan itu tidak lari daripada patuh syariah. Jadi walaupun pelaburan itu asalnya harus, namun mesti kena ada kriteria-kriteria yang perlu ditepati agar tidak menjadikan ia satu urusan yang syubhah ataupun yang haram. Dan adakala sesebuah pelaburan itu juga boleh mencapai satu tahap yang sangat dituntut. Bukan sekadar harus, tapi sangat digalakkan. Umpamanya pelaburan strategik yang boleh memberi manfaat besar kepada negara dan umat Islam. Maka digalakkan sangat orang-orang Islam untuk bersamalah dalam pelaburan ini. Dan kadang-kadang orang Islam ni juga dia rasa melabur saham ni macam berdosa pula kan. Macam main judi. Tak. Sebab walaupun pelaburan saham ini mungkin tak secara direct dengan syarikat, tapi mungkin melalui broker ataupun platform perantara umpamanya. Jadi bila ada umat Islam yang memiliki hak pemilikan dalam sebuah syarikat yang boleh menentukan hala tuju syarikat ataupun pentadbiran syarikat, jadi bagi saya ini merupakan satu yang sangat-sangat digalakkan. Di Malaysia umpamanya kita bertuah lah sebab kita ada umpamanya Suruhanjaya Security ni. Di mana Suruhanjaya Security Malaysia ni satu badan yang sangat-sangat bermanfaat. Sebab di situ adanya majlis penasihat syariahnya yang akan menilai ataupun yang ini merupakan mungkin kita akan consider sebagai badan berautoriti yang terkuat dekat Malaysia lah dalam nak menentukan tahap kepatuhan syariah syarikat-syarikat dekat Malaysia ni. Dan semua saham-saham public listed yang diapungkan atau didagangkan mesti kena hantar laporan pada Suruhanjaya Security ni. Kalau tak memenuhi apa yang ditetapkan, maka mungkin boleh digugurkan ataupun diklasifikasikan sebagai tidak patuh syariah. And semakan pun 2 kali setahun yang kita tahu dalam bulan Mei ataupun bulan November. Dan syarikat kenalah follow semua permintaan Suruhanjaya ni. Lepas tu barulah biasanya akan dikeluarkan senarai-senarai syarikat yang patuh syariah ataupun tidak. So akan ada yang keluar ataupun orang yang masuk. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya tak pasti bila saya tengok anggukan daripada moderator kita, adakah masa saya ada lagi ataupun ataupun masih ada lagi 1 minit sahaja? Subhanallah, belum kita menjawab lagi beberapa soalan. Okey. Tak apa, kita nanti kalau ada apa-apa lagi kita akan sebut lagi. Dan of course sebagai orang Islam wajib bagi kita ni untuk bagi yang nak melabur untuk nak pastikan pelaburannya tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh syarak kita. Bagi yang contohnya melabur di Bursa Malaysia, alhamdulillah Bursa Malaysia ada macam-macam lah produk pelaburan patuh syariah. And kalau tak salah Bursa Malaysia pun dah lancarkan lah beberapa tahun yang lepas lagi platform-platform pelaburan patuh syariah sepenuhnya yang pertama di dunia bagi nak kata menawarkan kepada pelabur yang ingin berurus niaga dalam produk patuh syariah, berlandaskan kepada syariah, yang mana pelabur ni dia tidak hanya melabur dalam produk pelaburan patuh syariah tapi dengan cara yang patuh syariah sepenuhnya. Jadi tak ada alasan lah untuk kita tak melabur lagi dengan secara patuh syariah. And di situ adalah broker-broker Islam yang akan membantu urusan jual beli saham patuh syariah. So para pelabur ni dia cuma kenal pasti je lah kaunter saham yang mana dia nak dan ada tanda-tanda yang patuh syariah yang telah ditetapkan. Jadi memandangkan anggukan moderator kita lebih kuat, jadi saya rasa itu satu isyarat untuk saya menamatkan dulu saya punya wala, dan insyaAllah kalau ada lagi sambungannya kita boleh sambung lagi selepas ini. Kita kembalikan dulu kepada tuan moderator kita. Barakallahu fiik. Mic tuan moderator. Unmute tu. Kena unmute dulu.
Okey, kena unmute. Tak mute tadi, Masya Allah. Cakap sorang-sorang rupanya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Dr. Kamilin. Walabibu bil isyarati yafham. Orang yang cerdik ni dia faham isyarat ni, Masya Allah. Jadi terima kasih dan saya tertarik dengan beberapa poin. Poin yang penting tu, yang pertama sekali adalah Nabi create market. Yang tu yang kita nampak satu perkara yang harus selepas ini, bagaimana orang Islam juga perlu pandai mencipta pasaran. Ya, insyaAllah supaya kita dapat menguasai dan kita mempunyai satu kedudukan keuangan yang baik. Dan perkara yang paling menarik sekali, Imam Bukhari adalah seorang investor. Ini jadi semangat sikit. Semangat untuk kita sama-sama para asatiza, ustaz-ustaz ni bukan sahaja ni, tetapi perlu melihat ruang-ruang untuk kita bukan sahaja mahir dalam ilmu agama tetapi dalam masa yang sama mempunyai pendapatan sendiri dan boleh diinfakkan dan dimanfaatkan untuk agama. Saya nak terus kepada Tuan Haji Asri sebagai influencer yang terkenal, pengalaman yang cukup luas dalam dunia pelaburan. Boleh Tuan Haji share apa yang selalunya orang ni gagal, fail dalam bertindak sebagai pelabur, terutamanya daripada aspek perancangan pelaburan, nak susun portfolio, dan apakah yang perlu seorang pelabur tu lakukan untuk mencari keberkatan dalam pelaburan dia. Dan di samping itu kita tidak orang kata apa boleh lari daripada dunia pelaburan ni yang disertai oleh mereka yang bersifat menipu ni, scammers ni, kan, sampai boleh panjat dinding lari pula tu, ada tu kan. Jadi yang menyebabkan masyarakat hilang wang simpanan, hilang duit dan sebagainya, dimanipulasi, ditipu. Berdasarkan pengalaman Tuan Haji, apakah taktik-taktik biasa scam ni untuk menyebabkan orang boleh percaya dan melabur bersama mereka? Silakan Tuan Haji. Terima kasih kepada moderator Ustaz Ahmad Husni, para panel, Dr. Kamilin Jamilin dan Ustaz Wan Romaizi yang bersama kita pada petang ini. Dua soalan sebenarnya yang kalau saya faham apa yang yang ditanyakan oleh tuan moderator, ada dua soalan di situ. Soalan pertama berkait rapat dengan pelaburan. Apakah masalah masyarakat kita apabila terlibat dunia pelaburan ni, dan juga soalan kedua bertumpu kepada keadaan semasa yang mana kita lihat hari ini, ramai di kalangan masyarakat luar sana yang tidak dapat membezakan antara pelaburan yang sah dan patuh syariah yang ada dengan skim-skim yang menjanjikan untung bulan dan bintang. Yang pertama, jika kita balik kepada keadaan masyarakat luar sana, apakah kelemahan yang ada yang saya lihat sebenarnya adalah dari segi pengurusan ataupun perancangan keuangan. Bukan lagi cerita bab pelaburan. Saya lihat bab pengurusan keuangan di situ telah pun gagal. Belum cerita bab pelaburan ni, bab nak menguruskan wang yang ada itu pun telah, saya lihat rata-rata rakyat Malaysia tidak dapat membezakan antara simpanan wang lebihan bagi tujuan pelaburan dan juga tabungan untuk disimpan. Jadi apabila mereka terburu-buru dan bertindak dalam dunia pelaburan dan akhirnya mereka kecundang. Itu yang pertama. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kemahiran atau skill dalam bidang pengurusan keuangan dan juga pelaburan itu sangat lemah di kalangan masyarakat. Lebih-lebih lagi di kalangan orang kita sebenarnya, orang Islam. Okey, ini agak pelik sebab kalau kita melihat di sudut keuangan itu sendiri, kita dilatih dari kecil, alright, dapat duit lebih, bagi duit ke anak, duit lebih baru simpan. Sedangkan dari segi pengurusan keuangan seharusnya kita menyimpan dahulu sebelum kita menggunakan wang tersebut ataupun kita laburkan. Di situ pun dah silap. Itulah kesilapan pertama yang saya dapat lihat di kalangan masyarakat. Dan kedua, rata-rata mereka yang terlibat dalam dunia pelaburan ini ingin satu pulangan yang tidak masuk akal atau pulangan yang serta-merta. Sebagai contoh, mungkin saya boleh bawakan satu analogi yang mungkin mudah difahami oleh mereka yang bersama kita pada petang ini. Minta izin Tuan Moderator untuk saya berdiri. Air ni satu air yang saya rasa cukup untuk semua orang. Cukup untuk seorang atau satu keluarga untuk minum. Tetapi akibat daripada ketamakan manusia atau akibat daripada satu keadaan yang mana kita memerlukan satu limpahan ataupun air yang ada mungkin rasa tak cukup sebab sifat sebagai manusia, sifat tamak tu ada dalam diri manusia. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku kepada mereka yang terlibat apabila mereka nak terlibat dalam dunia pelaburan ni? Apa yang berlaku adalah saya bukakan botol ni
Dia tak meletup, cukup untuk orang minum. Tapi apa yang mereka buat adalah mereka masukkan booster, iaitu saya masukkan Mentos ke dalam air. Ini dah apa yang berlaku. Ini yang berlaku di kalangan masyarakat luar sana. Dan akhirnya dia tak dapat minum air ni. Air ni melimpah dan terbuang begitu saja. Dan tak dapat diminum dan tak dapat dinikmati oleh mereka. Malah, wang yang ada kalau kita ambil sebagai simbolik, sebagai wang tu semakin berkurangan. Bukannya bertambah. Kesan daripada sifat tamak yang ada dalam diri manusia itu. Sebab apa? Bukan sifat tamak je. Sifat tamak adalah satu sifat yang mungkin tidak boleh lari daripada kita sebagai manusia. Tapi saya lihat dari segi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kurang di kalangan masyarakat, akhirnya mereka tidak dapat membezakan antara pelaburan yang betul dan pelaburan yang salah dan ingin satu pulangan tanpa adanya risiko. Dan bagaimana nak kenal pasti syarikat-syarikat ataupun pelaburan-pelaburan yang menyalahi undang-undang? Agak mudah sebenarnya sebab saya lihat dalam keadaan hari ini pandemik COVID-19 melanda negara dan seluruh dunia, ramai yang terjebak dengan skim-skim pelaburan yang salah, yang menyalahi undang-undang negara. Yang mana mudah je sebenarnya kita nak detect. Yang pertama, pelaburan yang menjanjikan keuntungan tanpa kerugian. Ini satu perkara yang tak masuk akal tetapi masyarakat suka terlibat dengan pelaburan ini. Atau dengan bahasa mudah, pelaburan tidak ada kerugian. Mana mungkin pelaburan tiada kerugian. Sedangkan perniagaan juga akan ada untung dan ruginya. Apatah lagi dunia pelaburan. Yang kedua, indah khabar dari Eropah. Wah, masuk hari ini, besok boleh pakai Ferrari. Labur hari ini 300, petang besok kita dapat 3,000. Kalau begitu mudah pelaburan yang dilakukan tanpa ada ilmu, tanpa perlu kita lakukan apa-apa, bermaksud semua orang hanya perlu duduk di rumah dan tidak perlu bekerja atau tidak perlu berniaga. Dan yang ketiga, saya lihat mereka akan menawarkan peluang pelaburan yang mana kita labur hari ini dan dah takkan ada peluang ni lagi. Inilah peluang terakhir yang kita ada. Menyebabkan kita terburu-buru untuk bertindak dalam pelaburan dan akhirnya kita akan mengalami kerugian. Dan akhir sekali, kita dimomokkan dengan perkara ataupun dengan keuntungan yang tidak masuk akal. Dan akhirnya kita kecundang. Sedangkan dari segi prinsip, kalau kita lihat dari segi prinsip pelaburan itu sendiri dari segi hukum, agama, ataupun saya nak bawakan dari bahasa mudah bagaimana kita nak memastikan pelaburan yang kita lakukan ini tidak menyalahi dari segi syariah. Yang pertama, kita tidak melabur dalam aktiviti perniagaan, alright, yang diharamkan oleh syarak. Ini sangat jelas. Okey, sangat jelas yang boleh kita tahu. Jadi sebenarnya kalau kita terlibat dengan pelaburan yang garanti untung, di situ kita dapat lihat sebenarnya ia bukan satu bentuk pelaburan ataupun ia bukan satu bentuk perniagaan. Kerana pelaburan atau perniagaan pasti akan terdedah dengan faktor untung dan rugi. Okey. Tapi inilah perkara-perkara, 5 perkara asas yang mana saya lihat, alright, yang mana masyarakat tidak faham tentang struktur pelaburan yang ada dalam negara. Okey. Dan menyebabkan mereka terjebak dalam skim-skim yang salah. Dan ini 5 perkara yang saya rasa mungkin mudah untuk saya sampaikan. Iaitu yang pertama, tidak melabur aktiviti perniagaan yang diharamkan oleh syarak. Yang kedua, tiada jaminan terhadap keuntungan. Ketiga, tiada wujud unsur gharar atau ketidakpastian atau elemen perjudian. Yang keempat, tiada unsur paksaan dalam keputusan membuat pelaburan. Kerana pelaburan tanggungjawab diri kita sendiri, bukan tanggungjawab pihak ketiga. Dan yang kelima adalah kita tidak terlibat dalam pelaburan-pelaburan yang ada unsur riba. Ini perkara asas yang seharusnya kita tahu. Dan apabila kita tahu perkara asas ini, kita akan dapat membezakan antara pelaburan yang sah yang ada dalam negara maupun pelaburan itu adalah satu bentuk pelaburan yang salah di sisi undang-undang. Dan kalau kita ragu tentang pelaburan yang kita lakukan, langkah mudah bagi saya adalah sebenarnya rujuk terus kepada Suruhanjaya Sekurititi Malaysia maupun Bank Negara Malaysia kerana mereka adalah autoriti yang diberi mandat untuk melihat dari segi bentuk pelaburan yang ada dalam negara kita. Dan dari kesimpulan yang saya boleh sampaikan adalah kegagalan ataupun kejahilan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan terhadap dunia keuangan dan pelaburan sebenarnya adalah punca utama kenapa ramai yang gagal dalam dunia
keuangan maupun dalam pelaburan. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Al-Alaq, kan, bacalah dengan nama Tuhan kau yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari sumber darah, bacalah, dan Tuhan engkau itu Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahui. Banyak sebenarnya dalam hadis, dalam Al-Quran menekankan tentang pentingnya tentang ilmu. Apatah lagi apabila kita nak terlibat dalam dunia perniagaan maupun pelaburan, right? Sebab itu dalam riwayat Al-Tirmizi, jangan seseorang berjual beli di pasar kami kecuali mereka yang faqih dalam agama. Menunjukkan apa? Sebelum kita terlibat dalam apa jua bentuk pelaburan terutamanya, kita harus memiliki ilmu. Kita harus mempunyai guru yang membimbing kita dalam kita ingin menggandakan wang dalam pelaburan. Dan sekali lagi, Imam Syafi'i, barang siapa inginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu, barang siapa inginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu. Sebenarnya tuan-tuan, apa yang saya nak sampaikan adalah apabila kita tiada ilmu, kita tidak dapat menguruskan keuangan kita dengan baik dan kita akan terlibat dengan perkara-perkara yang salah. Tetapi apabila kita punya ilmu, insya-Allah kita dapat membezakan antara perkara yang betul dan perkara yang salah. Dan saya pas mula kepada tuan moderator untuk sesi seterusnya. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji. Masya-Allah, saya ada terima tadi komentar daripada penonton-penonton kita. Dia kata tak sempat nak nampak eksperimen Mentos dengan air tadi tu. Sebab apa? Sebab tiba-tiba dia orang punya screen jadi blank, jadi black screen. Tak tahu sebab apa. Mungkin kena-kenan Black Panther, saya tak tahu. Tapi moga-moga dipermudahkanlah. Sebab tadi Tuan Haji, saya terangkan sikit, Tuan Haji masukkan Mentos tu dalam Coca-Cola ke Pepsi tu, boleh saya buat satu perumpamaan barulah, peribahasa baru, kerana Mentos sebiji rosak Pepsi sebotol. Jadi itulah. Kerana apa? Kerana ketamakan, kerana tak ada ilmu, maka rosak. Duit kita jadi tidak bermanfaat. Maka kerana apa? Kerana sedikit sahaja kesilapan. Bukan kita perlukan sebatang Mentos, tetapi hanya sebiji Mentos cukup untuk menghapuskan segala air yang ada. Akhirnya kita terduduk. Ustaz Wan Rumaizi Wan Husin. Banyak soalan-soalan ni sebenarnya dekat Slido, tapi oleh kerana kita punya masa sampai 5.30 sahaja, sebab lepas ni ada sesi yang lain. Sejak kebelakangan ini dah banyak, ialah kita tahu akhir zaman, orang-orang tidak lagi mempeduli, la yubali al-halal awil haram. Mereka tidak peduli lagi halal dan haram dalam pelaburan. Antara benda yang paling utama adalah keberkatan. Boleh tak Ustaz terangkan isu pelaburan yang sering orang salah erti? Orang anggap itu halal, sedangkan dia mempunyai unsur yang haram, terutama dari sudut aspek produk, kaedah, sistem dan isu yang berkaitan. Dan dalam kesempatan masa yang ada, boleh minta juga yang berbagai ustaz terangkan pelaburan dalam bentuk cryptocurrency. Ini ramai juga orang yang bertanya tentang cryptocurrency, dan saya tengok ustaz ada paper yang sedang disediakan untuk JAKIM tentang cryptocurrency. Apakah pandangan ulama kontemporari dan bagaimana kita nak melihat perkara ini sebagai our future investment? Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz Ahmad Husni, Tuan Moderator yang saya hormati, Tuan Haji Muhammad Asri, dan juga yang saya segani Dr. Kamilin. Terusnya kepada para pendengar ataupun para partisipan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, soalan tu ada dua bahagian. Pertama mengenai pelaburan yang mana yang dianggap halal, dan kedua tentang cryptocurrency. Saya akan cuba untuk cover as much as possible di dalam kerangka waktu yang available ni lah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, sebenarnya pelaburan ni kalau kita tengok dia terlalu mudah untuk dianggap halal, terutamanya dalam COVID-19 ni, dan orang ada duit sekelah pasal moratorium ni lah. Oleh kerana tak bayar bank, maka dikumpulkan yang duit daripada moratorium itu yang sepatutnya tu, dan dicuba mencari apakah tempat-tempat yang boleh dilaburkan, dan seringkali mereka ni mudah untuk menganggap pelaburan ni sebagai halal, terutamanya apabila sesuatu pelaburan itu dijenamakan, dihiasi
diperelokkan dengan istilah-istilah Islami. Perkataan-perkataan yang selalu kita terima ataupun selalu kita tengok dalam skim pelaburan ni, contohnya ada hibah, ada dimasukkan contohnya skim pelaburan Al-Ikhlas, kemudiannya ada perkataan profit sharing, kemudiannya ada perkataan mudharabah musyarakah, dan sehingga ada yang baru ni pun yang dalam sebelum PKP lah, takaful profit sharing. Tuan-tuan tak pernah ada takaful profit sharing ni, sebab takaful ni bukan untuk sharing profit, takaful ni adalah untuk protection. Jadi salah satunya apabila dimomokkan, dihiasi pelaburan itu dengan istilah Islami begini, maka dia mudah untuk untuk sebagai umpan sebagai umpan untuk ditangkap oleh para orang yang mencari tempat untuk melaburkan duit mereka. Dan terutama juga apabila pelaburan ini mudah sangat dianggap sebagai halal apabila dikaitkan dengan personaliti dakwah asatizah, para dakwah selebriti. Masya Allah, kita ada Syekh Husni dengan Ustaz Dr. Kamilin. Saya tak pasti, mungkin ada skim-skim pelaburan yang ditampal muka Syekh Ahmad Husni dengan Dr. Kamilin ni. Pernah sedangkan mereka asatizah ni tak pernah tahu menahu pun tentang hal ini. Jadi sandaran ini sama ada dalam bentuk foto superimpose ni, dan juga kadang-kadang didatangkan artikel muamalat dengan petikan-petikan quote kalam asatizah ni, ditampalkan sekali dalam marketing material. Ini skim contohnya Al-Ikhlas, ditampalkan muka Masya Allah Dr. Kamilin dan Syekh Ahmad Husni sebagai pelaris lah kita kata. Maka dia ini mudah untuk mengaburi mata para ke pelabur kita. Dan apatah lagi sekiranya skim ini dia menaja rancangan-rancangan agama dalam media. Rancangan agama dalam media menaja, keluar TV lah kita kata, dan juga menaja program-program umrah, haji, dan ada yang di antara mereka ni yang meletakkan gelaran-gelaran ternama Datuk Profesor Asy-Syaikh sebagai CEO pelaburan skim ni. Dia akan mudah untuk orang awam ni untuk menganggap dia halal sebab ada muka Syekh Husni ada kat situ. Jadi dan ada juga yang malah yang begitu berani untuk mewawarkan dan menghebahkan bahawa ia patuh syarak dengan pelantikan syariah advisor. Walaupun syariah advisor ilmuwan tersebut hanyalah baru diberi surat tawaran saja dan tiada tiada pengesahan daripada beliau. Semua ini ditempelkan bersama dengan apa yang Tuan Asri sebut tadi, iaitu pelaburan ROI yang too good to be true, yang menjanjikan bulan dan bintang. Itu sebagai umpan lah. Umpan dia mesti pulangan dia memang tak masuk akal. Labur RM10 besok dah jadi RM1 sebagai contoh, dan ditempelkan juga dengan istilah-istilah agama, dan juga contohnya dalam marketing punya material tu ada gambar Masya Allah Tuan Moderator Ustaz Ahmad Husni sekali. Jadi sedangkan jadi ini mudah untuk dianggap sebagai patuh syarak, walaupun kalau kita teliti di sebaliknya, kalau kita orang Kelantan sebut kalau kita kelebek, kalau kita singkap satu demi satu, dia punya modus operandi pelaburan tersebut, kita dapati bahawa di sebaliknya adalah guaranteed capital. Kalau kita sebaliknya kita tengok guaranteed profit ataupun guaranteed return yang merupakan riba lah. Dan sebenarnya kalau kita tengok pelaburan-pelaburan begini, dalam prospektus dia ataupun dia tidak ada satu prospektus yang jelas, prospektus pelaburan yang jelas. Yang penting kita dimomokkan dengan ROI yang tinggi, dan kita tak pasti bagaimana dia punya money making mechanism di sebaliknya tu. Jadi kalau kita nak analisa, malah info tu tak agak kabur,
tidak dipermudahkan kepada kita, tidak seperti skim-skim pelaburan yang halal, yang tidak yang diawasi oleh Security Commission, yang diawasi oleh authority regulator lah, seperti skim pelaburan yang diawasi oleh Security Commission Malaysia lah. Jadi kita terpaksa menggali, mendapat info, mencari begitu begini bagi orang yang seperti saya lah, yang nak menganalisa adakah dia patuh syarak ini, terpaksa bertanyakan, terpaksa mencari info daripada pelbagai orang untuk nak mendapat gambaran yang lengkap mengenai apakah sebenarnya skim pelaburan ini. Tidak ada satu yang jelas. Malah apa yang dia letak dalam prospektus tu hanyalah perkataan-perkataan yang sangat jarang dipahami lah. Dia perkataan yang menjadi hype ataupun yang saya terjemahkan sebagai kegilaan lah, yang menjadi hype pada masa sekarang. Kalaulah pada masa sekarang contoh orang sangat gilakan, minta maaf lah, orang sangat gilakan pelaburan berasaskan blockchain, berasaskan cryptocurrency, maka diletakkan di dalam tersebut, kalau kita tanya pun diletakkan perkataan-perkataan yang tidak mudah untuk difahami awam. Contohnya diletak distributed ledger, our system is about traceability, our system is about our investment is on smart contract, proof of work, POS, proof of stake, not full not dan sebagainya. Jadi itu tak usah cerita lagi lah bagaimana mekanisme pematuhan syarak di sebaliknya tu. Dia tidak akan ada, dia tak akan beritahu pematuhan mekanisme pematuhan syarak di sebelah belakang tersebut bagaimana. Bagaimana pematuhan syarak itu diuruskan, bagaimana tata kelolanya, bagaimana tadbir urusnya, memang tenggelam kelam dalam sorotan untung besar yang diletakkan di hadapan tersebut. Jadi kalau kita tengok di sebenarnya kalau duduk dari sudut penilaian syarak mudah je. Dia punya mekanisme di segi sebaliknya tu most of the time kebanyakannya atau hampir keseluruhannya itu melibatkan macam saya sebut tadilah guaranteed capital, guaranteed profit and guaranteed fixed return yang tentunya akan menjurus kepada riba, dan riba ini kalaulah dia melibatkan contohnya pelaburan yang berasaskan komoditi-komoditi yang sensitif dalam syariahnya seperti gold and silver, maka kat situ ada semua jenis riba. Riba ad-duyun, riba al-buyu', riba an-nasi'ah, riba al-jahiliyah, riba al-qard, riba al-liyad, riba al-fadl, adha'afan mudha'afah, compounding, melantun-lantun terseret sehingga ke pintu neraka. Jadi semua jenis riba ada kat situ. Jadi apa yang saya nak dari sudut soalan pertama ni ialah ia sangat mudah untuk dilabelkan oleh halal. Kenapa? Sebab skim tersebut masuk taja program dalam TV Al-Hijrah. Dan insentif bagi orang yang ni ditaja ke umrah ataupun haji, contohnya lah. Dan ditampal orang-orang yang masya-Allah yang telah pun diketahui ramai tentang kesolehan dan ketakwaan mereka. Selebriti-selebriti agama dan sebagainya, walaupun itu hanyalah kita kata sebagai satu fitnah sahaja. Baik. Saya pergi kepada asyakul tsani ataupun kita pergi kepada bahagian kedua soalan ini, itu cryptocurrency. Dia sebenarnya jawab soalan ini agak bukan sukarlah, maksud kesukaran itu hanya sebab sempitnya waktu ni. Cuma mula-mula ni kita kena bezakan dululah sendiri satu syarat mengenai cryptocurrency itu sendiri, dan secondly pelaburan yang berasaskan cryptocurrency. Kalau untuk penilaian syarak mengenai cryptocurrency ini, kita pun oleh kerana cryptocurrency ini banyak jenis. Jadi sagiugianya diketahui oleh para pendengar ataupun para partisipan sekalian bahawa kita tak boleh borong sekali semua sekali letak dalam satu guni. Jadi saya hanya bagi satu type sahaja, satu jenis cryptocurrency yang popular, iaitu cryptocurrency yang tidak bersandarkan pada apa-apa komoditi dan tidak berdasarkan apa-apa aset, dan malah nilai dia itu adalah perceived value ataupun dianggap bernilai sahaja oleh orang yang orang yang menerimanya berdasarkan kepada trust atau kepercayaan mereka terhadap
cryptocurrency tersebutlah. Jadi jenis ini sebagaimana yang popular tu, kita ada Bitcoin, BTC, kita ada Ethereum, ETH, kita ada Ripple, XRP, kita ada Litecoin, LTC, kita ada Bitcoin Cash, BCH, kita ada Monero, EOS, kita ada Binance punya coin dan sebagainya lah. Jadi kalau nak list tu tak habis Ustaz. Jadi kalau dalam exchange kita boleh tengoklah jenis-jenis cryptocurrency yang tidak bersandarkan kepada apa aset, tidak bersandarkan kepada komoditi. Jenis yang ni ulama contemporary saya bagi secara ringkas. Jadi peringkat antarabangsa mempunyai pelbagai pendapat lah mengenai slide mengenai cryptocurrency ni lah. Contohnya Darul Ifta Al-Nusriyah, Darul Ifta Palestin, Turki, Syekh Ali Mahyuddin Al-Qaradaghi sendiri, dan Syekh Sulaiman Ruhaili pada pendapat yang awalnya yang saya ketahui mengharamkan secara mutlak yang cryptocurrency yang tidak bersandarkan kepada mana-mana aset ini, dan betulkan saya sekiranya mereka dah mengubah. Dan yang mengharuskan secara mutlaknya ialah Syekh Nizam Yaaqubi dan kita punya Datuk Dr. Daud Bakar, Muhammad Daud Bakar, pengurusi SC Malaysia, dan yang mengharuskan dalam keadaan tertentu seperti Syekh Zaharuddin, dan ada juga yang berkecuali, yang bertawakuf, masih belum lagi memberikan apa-apa pendapat seperti Mufti Taqiyuddin Al-Uthmani. Jadi dengan pendapat yang bercampur ini, itu di peringkat antarabangsa, dan di peringkat nasional kita di bawah kelolaan JAKIM, kita telah ada buat kajian mengenai status syarak cryptocurrency yang tidak bersandar kepada aset ini, yang mana kita kata secara ringkasnya lah, saya tak pasti masa ada, maksudnya harus beramalah dengan parameter-parameter tertentu lah. Parameter ini dipanjang, salah satunya ialah orang yang nak menggunakan, nak beli cryptocurrency ini dia harus faham ekosistem di sebalik cryptocurrency ini, bagaimana dilahirkan, bagaimana dia berdasarkan apa, sebab cryptocurrency sebagai contoh Ripple, sistem dia tak sama dengan Bitcoin. Dan juga dia harus faham bahawa ada risiko di sebaliknya, dan dia harus faham bahawa dia hanya boleh diperniagakan dalam environment yang dibenarkan sahaja. Sebagai contohnya nak mudah, dalam environment yang dikawal oleh Security Commission sahaja. Okey. Itu dari sudut kepatuhan syarak lah. Dari sudut status syariah, apa status syariah kepada Bitcoin sebagai contoh. Okey. Dan untuk pelaburannya pula, maka lebih baik kalau saya bawakan tuan-puan sekalian kepada apa yang diputuskan oleh SSC ataupun Syariah Advisory Council ataupun Majlis Penasihat Syariah Security Commission dalam bulan Julai baru ni, yang mana fatwa MPS ini hanya terhenti ataupun hanyalah terhenti kepada environment pelaburan cryptocurrency di dalam Malaysia yang dikawal oleh Security Commission sahaja. Yang mana dalam bulan Julai baru ni Security Commission membenarkan 3 exchange sahaja untuk nak jual beli aset-aset digital ini ataupun token-token digital ini, iaitu Luno, Synergy dan Tokenize. Okey, so fatwa MPS ini, SSC ini hanya perlu dilihat hanya dalam ni saja yang dibenarkan di peringkat Malaysia lah. Okey, jadi kita tengok walaupun fatwa itu panjang dan dia punya sub dia, cuma yang kita kata ialah dibenarkan untuk bermuamalah, dibenarkan untuk berjual beli di dalam exchange yang dibenarkan ini. Okey. Dan hendaklah digunakan untuk tujuan yang patuh syarak lah, untuk tujuan patuh syarak, dan dikira sebagai komoditi. Dan baru ni juga minggu lepas saya juga berkesempatan untuk membincangkan isu adakah sekiranya aset digital ini sudah pun boleh kita berjual beli, maka apakah dia tertakluk juga kepada hukum zakat.
maka itu juga sudah di on track discussion dan sebagainya. Saya berhenti dekat situ dulu. InsyaAllah saya InsyaAllah kalau ada soalan dan sebagainya, kita ada peluang kita bincang lagi lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Wahab Rumaizi. Yang paling saya tertarik sekali bab zakat yang ujung-ujung tu lah. Zakat kepada kripto. Dan insya-Allah incoming juga daripada pihak pusat zakat sendiri, kajian-kajian mengenai perkara tersebut. InsyaAllah kita akan buat joint venture selepas ini. Yang pentingnya kita bersyukur kerana kita diberi masa extend sehingga lagi 15 minit kalau tak silap saya, sampai 5.45. Alhamdulillah. Sebab all the questions is pouring dalam kita punya Slido kita. Dan tadi kita kehilangan visual hampir 20 ke 25 minit juga sebenarnya. Masya-Allah. Jadi yang mendengarnya tak dapat nak tengok muka Ustaz Wahab Rumaizi yang handsome tu. Jadi hanya dapat dengar suara saja. Tapi Alhamdulillah the visual is back. Dan saya nak pergi terus kepada Ustaz Dr. Kamilin. Mungkin ada perkara-perkara yang tadi Dr. Kamilin rasa tak sempat nak jelaskan. Mungkin dalam masa 5 ke 6 minit ni. Silakan. Yang bagi Doktor. Doktor, mute. Okay. Oh, okay. Okay, suara tak ada. Okay. Kalau kita ada sikit masa lagi, mungkinlah sebahagian daripada kita ni akan tertanya-tanya kan. Kalau kita nak buat pelaburan syariah ni, macam mana nak dikira sebagai pelaburan syariah, patuh syariah. Yang ini ya secara rumusan lah kalau kata apa yang kita boleh kongsikan. Siapa yang nak buat pelaburan patuh syariah, yang pertama sekali dinasihatkanlah untuk nak teliti kriteria patuh syariah sesebuah syarikat yang kita nak laburkan. And sudah semesti yang pertama sekali kita kena ada ilmu lah. Tadi macam Tuan Haji Muhammad Asri ada sebut, macam mana pentingnya kalau kita kena nak dunia pun kena ada ilmu, nak akhirat pun kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu tentang pelaburan dan asas syariah. Kalau tak ada memiliki kemahiran tersebut, kita rujuk ataupun kita lantiklah penasihat yang berkemahiran. Dan kemudian masa kita buat pelaburan tu, kita ceklah aktiviti utama yang dijalankan oleh syarikat tersebut. Ada tak umpamanya dia terlibat dalam perjudian ke, ataupun dalam industri makanan tidak halal ke, ataupun sumber pendapatan yang tidak halal ke, baik daripada apa-apa jenis pun. Mungkin kadang-kadang sesebuah syarikat tu dia ada banyak pula anak syarikat. Dan ada yang patuh syariah, ada yang tidak. And kalau ada yang bercampur, kena tengok pula lah pada peratusannya. Adakah nisbah tidak patuh syariah tu melebihi misalnya aktiviti dia 5% ke, ataupun penanda aras 20% ke. Dia ada jenis-jenis lah yang ada disebutkan garis panduannya. And kalau lepas kriteria ni, kita tengok pula pada financial ratio dia. Tengok syarikat yang kita nak labur ni, dia simpan duit tu dalam deposit ke, simpanan ataupun pelaburan riba ataupun tak. And kalau ada, berapa pula nisbah berbanding dengan total aset. Katakan tidak melebihi 1/3, maka mungkin ianya masih boleh melepasi kriteria kedua ini sekiranya syarikat mempunyai, kita kata, hala tuju ataupun perancangan yang jelas untuk nak mengurangkan jumlah tidak patuhan syariah tu. Ini macam kes yang berlaku pada perbincangan tentang kepatuhan syariah ASB dulu dalam mesyuarat fatwa dulu. Dia nak tengok bila dah sampai, bila syarikat tu ada tak dia punya maslahatnya, kemudian macam mana dia punya hala tuju kehadapannya, apakah kekangan-kekangan dia setiap tahun, adakah akan berkurangan dia punya nisbah tidak patuh syariah tu, dia akan refer balik. And kemudian kita akan tengok pada kadar sama ada syarikat tu ada capital ataupun pinjamannya yang berlandaskan riba contohnya ataupun tak ada. Jadi sama seperti tadi, sekiranya tidak melebihi kadar 1/3, which is dalam 33.3% tu, daripada kadar total segala-galanya, mungkin dia boleh dinilai sebagai patuh syariah. Cuma kadar-kadar ni biasalah adalah penetapan daripada badan-badan berautoriti, tapi dari segi peringkat perbincangan peratus tu mungkin adalah khilaf-khilaf, sebab nak menentukan kadar banyak ataupun kurang itu dia tak ada satu penanda aras yang betul-betul membabitlah kat situ. Jadi itulah kalau kata ada yang bertanya-tanya tentang
macam mana kita nak tahu kriteria pelaburan pada syarikat atau equity yang patuh syariah ataupun tidak. So itu antara rumusan yang kita boleh tengok bersama. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Kamilin Jamilin. Okey, soalan yang saya nak ambil satu soalan untuk Tuan Haji. Okey. Nanti sekejap. Nak pilih soalan ni banyak sangat soalan-soalan mengenai saham ni. Okey. Okey, sekejap ya. Oh, banyak-banyak. Okey, untuk Tuan Haji ya, kalau kita beli saham, first tu dia syariah, lepas tu dia bertukar kepada non syariah. Apa nak buat? Saham tu tengah baik punya uptrend, tengah untung. Okey, silakan Haji. Alright, dari segi kalau saham syariah atau tidak syariah, sebenarnya macam ni, mudah je, kita jangan pening kepala sebab kita ada penasihat syariah Asuransi Seperti Malaysia yang sentiasa memantau dan melihat perkembangan sesebuah syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Yang mana setiap bulan November dan bulan Mei akan ada penyelarasan ataupun pengumuman status syarikat-syarikat syariah maupun tidak yang tersenarai di Bursa Malaysia. Jadi sekiranya kita memiliki syarikat sebelum itu berstatus syariah dan apabila diumumkan tidak patuh syariah, sekiranya kita mengalami keuntungan, apa yang terlibat, kita jual je saham tu. Kita jual dan kita ambil keuntungan yang kita ada kerana ia telah bertukar status tidak patuh syariah. Dan adakah duit yang kita ambil tu kita boleh gunakan? Boleh, tak ada masalah sebab sebelum tu ianya patuh syariah. Cuma janganlah seronok-seronok, biarkan, tak apalah tengah seronok uptrend naik lagi, biar tengoklah kan, sayang nak jual sebab dah untung. Tu tak boleh lah. Sebab dia dah ada cut off. Jadi kalau nak rujuk dari segi cut off time bila kita nak perlu jual ataupun berapa lama kita boleh miliki saham yang bertukar status syariahnya, nasihat saya rujuk terus ke laman web Suruhanjaya Seperti Malaysia yang mana mereka telah pun menetapkan kaedah dan cara untuk kita melupuskan syarikat yang berstatus syariah dan bertukar kepada tidak patuh syariah. Bagi saya mudahlah, jangan pening kepala, ikut je apa yang telah ditetapkan. Kalau kita tak mahir, kita pun tak pakar dalam bidang ni, kita dah ada pakar-pakar yang telah dilantik oleh Suruhanjaya Seperti Malaysia. Jadi apa kata kita rujuk kepada mereka dan insya-Allah dia akan memudahkan segala urusan kita. Okey, terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji. Saya nak pergi terus kepada yang berbahagia Ustaz Wai Romaizi. Ada 3 soalan, satu serampang mata. Dia panggil. Yang pertama sekali, hukum berdagang forex, itu yang pertama. Yang kedua, apakah hukum kita melabur dalam futures kontrak palm oil tu, FCPO, crude palm oil, sorry. Yang seterusnya, soalan yang ketiga, dari sudut investor P2P yang meletakkan return 16% dengan risk yang ada, apakah perkara tersebut juga dianggap sebagai riba? Dipersilakan Doktor. Baik. Dah saya bagi Doktor tu dah. Okay. 3 soalan ni, 3 kalau nak jawab betul-betul ni memang satu hari lah nak bagi faham betul-betul lah, tapi tak apalah, kita cuba dengan masa yang ada. Dan saya tambah lagi soalan yang tadi ditanya pada Tuan Asri tu, sekiranya saham kita bertukar tu, sekiranya saham kita masih lagi underwater, kita dibenarkan pegang sehinggalah modal kita dapat. Okey, modal kita dapat balik. Ini berdasarkan kepada Allah Ta'ala, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jadi modal capital tu masih dibenarkan lah. Baik. Untuk forex ni sebenarnya Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 2009 atau 2011 kalau tak silap saya telah pun berbincang secara ekstensif bentuk-bentuk forex yang dibenarkan, tidak benarkan, maksudnya di sudut perspektif syarak. Dan daripada perbincangan tersebut, kajian dibuat, dipanggil pakar-pakar daripada seluruh inilah, daripada semua ahli akademik dan juga industri untuk membincangkan segala jenis perspektif lah. Itu perspektif. Jadi daripada hasil kajian tersebut, maka selepas berbincang, Majlis Fatwa Kebangsaan mengatakan bahawa forex iaitu foreign exchange yang dibuat melalui yang melalui dari platform-platform online ini adalah tidak dibenarkan di atas pelbagai isu lah, pelbagai isu.
yang semua isu ini akan pergi kepada sama ada dia wara, dan paling besar sekali ialah dia ada unsur riba, dan tidak ada unsur pematuhan, tidak ada unsur bukan pematuhan, pemantauan bagaimana syarikat atau platform-platform yang menawarkan forex online ini berjalan. Dan of course kalau kita tengok diskusi netizen netizen mengenai forex secara online ni, dia memang a war. Dia adalah perang di antara dia boleh mencetuskan perang dan boleh mencetuskan, kalau kita kata ni macam perang saudara lah, di antara penyokong dengan inilah, okey. Jadi dia akan memandingkan bank boleh buat, okey. Kenapa forex online tak boleh buat? Jadi kita kata macam inilah, senang cerita, bank yang buat forex itu adalah forex institusi, bukan forex personal yang rampant dengan yang selalu dikaitkan dengan pelaburan ini. Individu ialah forex secara individual. Bank bila dia buat forex, dia oleh kerana dia menjadi perantaraan perniagaan di antara dua entiti, daripada entiti luar negara dan entiti yang dalam negara. Jadi tanpa forex ini import ekspor akan lumpuh. Dan dia diawasi. Dia diawasi oleh sepenuhnya oleh bukan setakat syariah advisor di peringkat bank, juga syariah advisor di peringkat regulator, bank negara dan SC. Okey. Baik. Itu secara ringkasnya. Dan juga untuk future contracts ini. Ini juga satu benda yang kita kata detailnya sangat banyak. Okey. Adakah future contract? Kita bahagikan pada dua lah, senang. Future contract sekiranya aset yang digagangkan itu adalah berbentuk ribawi. Maka kat sini most likely kita kata future contracts ini agak sukar untuk nak mendapat mendapat status halal lah. Artian ribawi sebab dia kena trade on spot, dia kena secara lani, tanpa tangguh dan sebagainya. Jadi sekiranya future contract ini adalah berkaitan dengan item-item yang tidak ribawi atau komoditi lain, setakat yang saya jumpa, setakat yang kami duk berbincang ni, future contracts ini, swap dan sebagainya ini, juga untuk nak mengatakan dia betul-betul patuh syarak juga sukar. Sangat sukar. Dan perbincangan sentiasa dibuat untuk nak melunaskan ataupun nak menyelesaikan masalah ini, supaya bentuk-bentuk perniagaan ini dan bentuk-bentuk pelaburan ini boleh orang Islam participate. Most likely ialah di sana yang dibincangkan dalam future contracts ini ialah adakah barang yang kita dagangan itu tersebut hak milik kita, dan hence di mana jadi oleh sebab itu bila kita bukan barang hak milik kita dan kita tak ada milkiah daripadanya, kita tak ada hak untuk tasarruf padanya, yang mana juga kita tak dapat pasti bahawa kita dapat menyerahkannya, sebab dia future jadi dekat sana ada risiko yang sangat besar untuk dari segi penyerahannya, dari segi kobatnya, dari segi surut milki atamnya dan sebagainya lah. Baik, untuk P2P untuk P2P financing ini ataupun P2P apa tadi ni P2P pelaburan ya. Pelaburan, ya. Betul. Equity sama ada dia return berapa, letaklah 60% ke berapa persen ke. Kalaulah yang persen itu hanyalah indikatif sahaja, sebagai indication, yang mana indication ni sebab kita orang meniaga dia tahu dah syarikat dia kalau dia berniaga biasanya dengan keadaan ekonomi macam ni, dengan demand macam ni, dengan supply macam ni, dengan aku punya saingan macam ni, mas contoh dah out. Tinggal Asia saja sebagai contoh ni contoh sahaja. Jangan kecam saya lepas ni kalau nak kecam Ustaz Usni. Contoh saja ya. Jadi mas dah out dah ni, aku dah mungkin kita dah monopoli dan sebagainya. So indikatif ni kita akan dapat 20% contoh. Sekiranya dia bukan, dia ialah indikatif yang kita boleh bagi kepada pelabur kita indicatively sebagai satu benchmark rujukan sahaja yang tidak mengikat. Yang tidak mengikat. Yang apa maksud tidak mengikat? Mengikat maksudnya kalau saya tak bagi
16% ini, pelabur tiada hak untuk saman saya dan pelabur tak ada hak untuk menuntut baki persen yang tidak diberikan. Dia tidak menjadi akumulatif. Maksudnya kalau tahun ni kita letak 60% dan tahun ni hanya 10%, 6% yang balance tersebut tidak dibawa ke hadapan. Tidak dibawa ke hadapan yang mana dia boleh tuntut pada tahun depan pula. Tidak menjadi kumulatif, maka safe to say that secara ini ada disclaimer sikit secara sepintas lalunya dengan syarat-syarat yang lain, okey, maka dia adalah patuh syarak berdasarkan kepada perspektif return ni saja. Indikatif return ni saja. Perspektif lain dia kena full patuh kepada parameter core business dia macam mana yang Dr. Kamilin sebut tadilah. Okey. Saya harap penjelasan ringkas ini dapat memenuhi cita rasa lah. Okey, terima kasih. Mantap, tepat dan terima kasih kepada ketiga-tiga panelis yang berbahagia, Dr. Kamilin Jamilin, Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad dan Ustaz Wan Rumaizi atas perkongsian-perkongsian yang saya kira cukup bermanfaat kepada anda semua untuk mengetahui dengan lebih lanjut prasyarat dan sebagainya. Boleh layari website Suruhanjaya Security untuk mengetahui syarat-syarat pelaburan yang patuh syariah dan seumpamanya, cryptocurrency yang telah dibenarkan untuk diperdagangkan dan sebagainya. Semua itu ada terdapat di laman web Suruhanjaya Security. Terima kasih atas peluang dan ruang yang diberikan dalam program InvestSmart 2020 ini. Semoga anda semua mendapat manfaat dan jangan lupa untuk anda menyertai sesi pop quiz yang akan berlangsung di selepas forum ini berakhir, dan boleh tekan di ikon pop quiz tersebut untuk menjawab persoalan-persoalan ataupun quiz yang disediakan. Dan kepada nak menunaikan zakat, jangan lupa layari www.zakat.com.my. Dan akhir kata dari saya, merangkap bubu menahan pukat, ikan kelah jadi idaman, mahukan hidup diteman berkat labur syariah, itulah pilihan. Sekian dulu, terima kasih atas kesudian anda semua. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.